Salam sejahtera semua. Jadi kita masih lagi bab 7, iaitu keelektrikan dan kemagnetan. Dan hari ini kita akan bincangkan subtopik 7.3, iaitu kemagnetan. Untuk subtopik ini, kamu akan belajar tentang magnet dan elektromagnet. Untuk magnet, kamu mempelajari tentang sifat magnet, corak dan arah medan magnet, dan juga kegunaan magnet dalam kehidupan harian. Bagi elektromagnet, kamu mempelajari tentang corak dan arah medan magnet, kekuatan medan magnet, dan kegunaan elektromagnet dalam kehidupan harian. Jadi perhatikan contoh kegunaan magnet. Kita akan mula dengan bincangkan magnet dahulu. Jadi kamu nampak di sini adalah beberapa contoh magnet butang yang dilekatkan pada peti ais. Jadi kamu bolehlah membeli magnet butang apabila kamu melancong ke negara ataupun negeri yang tertentu dan kamu lekatkan di peti ais kamu untuk kenangan. Dan ini juga adalah dijadikan perhiasan. Cantik kan? Apakah yang menyebabkan magnet butang melekat pada peti ais? Jadi magnet boleh wujud secara semula jadi dalam bentuk batu magnet. Namun magnet buatan manusia yang diperbuat daripada bahan seperti besi, keluli, kobalt dan nikel digunakan secara meluas dalam kehidupan harian. Jadi untuk contoh magnet butang tadi, itu adalah contoh magnet buatan manusia. Raja 7.14 merujuk kepada sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet berkutub, yaitu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Magnet juga menarik bahan magnet. Kutub yang sama jenis menolak, kutub yang berlainan jenis pula menarik. Menunjukkan arah utara-selatan apabila digantung secara bebas. Dalam gambar foto 7.14 ini, kamu nampak magnet dan bola besi. Kawasan di sekitar magnet yang wujud kesan daya oleh magnet dikenali sebagai medan magnet. Jadi dalam gambar foto ini kamu nampak bola besi tertarik kepada magnet itu disebabkan magnet menunjukkan menarik disebabkan ada medan magnet. Untuk lebih memahami corak medan magnet, kamu perlu menjalankan aktiviti 7.9. Jadi bahan adalah serbuk besi dan kad nipis. Radas adalah magnet bar, magnet ledam kuda, magnet magnedur, kompas dan kertas lukisan. Kertas lukisan kamu gunakan untuk melukis raja ataupun corak medan magnet yang kamu perhatikan selepas menjalankan aktiviti ini. Jadi kamu perlu mengikuti 6 arahan ini, tapi kamu perhatikan arahan yang ke-6. Ulang langkah 1 hingga 5 dengan menggantikan magnet bar dengan magnet ledam kuda dan magnet magnedur. Dan kamu juga perlu menjawab soalan-soalan yang ditunjukkan. Ada 3 soalan. Ini adalah contoh magnet magnedur. Ini pula adalah contoh magnet bar. Dan ini pula adalah contoh magnet ledam kuda. Selepas menjalankan aktiviti tadi, sepatutnya kamu sudah memerhatikan pelbagai corak medan magnet yang dihasilkan oleh garisan-garisan medan magnet yang melengkung. Garisan medan magnet ini mempunyai beberapa ciri. Oke, kita perhatikan dalam slide ini ya. Raja 7.16 ialah ciri-ciri menunjukkan ciri-ciri garisan medan magnet. Yang pertama, garisan medan magnet tidak akan bertemu atau bersilang. Perhatikan anak panah biru nih. Seterusnya, garisan medan magnet mengarah dari kutub utara ke kutub selatan. Perhatikan 2 anak panah biru ini. Garisan medan magnet lebih rapat antara satu sama lain di kawasan yang mempunyai medan magnet yang kuat. Perhatikan anak panah warna biru. Okey, sila pahami juga info sains.
Medan magnet di antara dua kutub yang sama akan menghasilkan satu titik kosong yang tidak mempunyai sebarang medan magnet. Titik ini disebut sebagai titik neutral ataupun X. Oke, seterusnya kita teruskan membincangkan elektromagnet. Jadi dalam gambar foto ini kamu nampak loceng elektrik. Tahukah kamu bahawa arus elektrik juga mempunyai medan magnet? Elektromagnet ialah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara waktu apabila arus elektrik dialirkan melaluinya. Jadi kamu ingat loceng elektrik di sekolah. Kalau tidak ada elektrik, adakah kamu dengar bunyi loceng? Tidak ada kan? Jadi ini disebabkan tidak ada elektromagnet itu. Disebabkan tidak ada arus elektrik yang mengalir melalui lonceng elektrik. Corak medan magnet yang terbentuk bergantung pada bentuk konduktor yang digunakan. Jadi pernyataan ini kamu boleh lebih fahami dengan menjalankan aktiviti ini ya. Jadi aktiviti 7.10 adalah untuk mengkaji corak dan arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus elektrik yang mengalir melalui konduktor yang berlainan. Jadi dalam aktiviti ini kamu perlu gunakan 3 konduktor yang berlainan, yaitu dawai lurus, dawai gelung dan dawai solenoid. Untuk memahami aktiviti ini juga kamu perlu menggunakan petua genggaman tangan kanan. Petua ini dapat menentukan arah medan magnet pada dawai lurus yang membawa arus. Jadi perhatikan dalam raja 7.19, arah arus ditunjukkan oleh ibu jari. Genggaman kamu tu pada dawai lurus tu, genggaman kamu pada dawai lurus itu, 4 jari itu merujuk kepada arah medan magnet. Jadi sila praktis petua genggaman tangan kanan. Raja 7.20 ini menunjukkan corak dan arah medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor. Jadi kamu sudah jalankan aktiviti tadi, jadi kamu boleh rujuk raja 7.20 ini untuk corak dan arah medan magnet yang kamu perhatikan dalam aktiviti tadi. Jadi perhatikan untuk dawai lurus, dawai gelung dan solenoid. Jadi pahami juga info sains untuk kekutuban solenoid. Jadi kekutuban solenoid dapat ditentukan dengan memerhatikan arah aliran arus. Arus yang mengalir mengikut lawan arah jam ialah kutub utara, manakala arus yang mengalir mengikut arah jam ialah kutub selatan. Berdasarkan aktiviti tadi juga, kamu sepatutnya dapat memerhatikan garisan-garisan medan magnet yang dihasilkan oleh dawai lurus dan dawai gelung berbentuk bulatan sepusat. Jadi apa maksud bulatan sepusat? Perhatikan anak panah warna biru, itu adalah bulatan sepusat. Jadi berdasarkan aktiviti tadi juga, kamu dapat memerhatikan garisan medan magnet lebih rapat di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Kekuatan medan magnet berkurang apabila menjauhi pusat konduktor. Dan corak medan magnet yang terhasil tidak dipengaruhi oleh arah aliran arus yang melalui konduktor. Bagi eksperimen 7.2 ini, eksperimen ini boleh membantu kamu untuk mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Jadi ada 2 bahagian untuk eksperimen ini. A adalah untuk hubungan antara arus yang mengalir dengan kekuatan medan magnet. Jadi perhatikan penyataan masalah itu, hipotesis,
pemboleh ubah, bahan yang digunakan, radas yang digunakan. Okey, dan prosedur, kamu lihat prosedur yang ke-6, ulang langkah 1 hingga 5 menggunakan arus 1.0 ampere sehinggalah 2.5 ampere. Jadi kamu kena rekodkan pemerhatian kamu dan membuat kesimpulan sama ada hipotesis diterima ataupun tidak. Untuk aktiviti B, eksperimen B, kamu kaji tentang hubungan antara bilangan lilitan gegelung dengan kekuatan medan magnet. Jadi perhatikan pernyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah, dan prosedur. Ada 7 prosedur. Okey, perhatikan prosedur yang ke-6. Ulang langkah 1 hingga 5 menggunakan 20, 30, 40 dan 50 lilitan dawai kuprum. Okey, jadi kamu kena rekodkan pemerhatian kamu dan menjawab kesimpulan. Adakah hipotesis kamu diterima ataupun ditolak? Dan kamu kena nyatakan alasan. Okey, jadi kita sudah sampai ke penghujung subtopik 7.3. Jadi ini adalah aplikasi magnet dan elektromagnet dalam kehidupan harian. Jadi ada 3 contoh di sini, iaitu jarum kompas menggunakan magnet, kad kredit dan kad debit mempunyai jalur elektromagnet, kunci bermagnet pada pintu menggunakan elektromagnet. Jadi silalah faham 3 contoh kegunaan magnet dan elektromagnet ini dalam kehidupan harian kita. Banyak lagi ya contoh-contoh aplikasi untuk magnet dan elektromagnet. Jadi kita sudah sampai ke penghujung bab 7. Jadi pastikan kamu gunakan peta minda ini sebagai rumusan kamu untuk bab 7. Jadi sekian sahaja untuk topik ini. Pastikan kamu faham semua subtopik untuk bab 7. Jadi setakat ini terima kasih.